Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syarul Islam dalam Berita Pagi 11 Ogos 2023. Cadangan untuk menyediakan dana bagi membantu menaikkan gaji pekerja di Malaysia telah dibincangkan di peringkat Jemaah Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia sebagai usaha membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Kita akan sediakan sejumlah wang atau 1 bilion, 2 untuk cari jalan naikkan. Kalau gaji pekerja kita dah 2,000, 2,200, kita cari jalan untuk tambah gaji dia daripada duit kerajaan. Itu cadangan kita. Saya tidak akan bertolak ansur mempertahankan hak setiap rakyat, apa juga agama, apa juga kaum. Hak dia jangan kita khianat. Ini majoriti yang dengar Melayu. Orang India ada, Cina ada. Kalau nak selamatkan negara ini, tunjuk compassion dan kasih sayang kepada semua rakyat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah pada jelajah perpaduan madani Grand Finale Kuala Selangor di Bestari Jaya malam tadi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri maklumkan beliau telah mengemukakan cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong agar tindakan tegas diambil terhadap pihak yang mempermainkan serta menunggang agama Islam. Jelas Datuk Seri Anwar, cadangan itu juga telah dikemukakan kepada Sultan Selangor setelah dibincangkan bersama kedua-dua timbalan Perdana Menteri. Kita lepaskan. Tunggu 12 hari bulan. Selepas itu, ya, apapun keputusan, saya ada bincang dengan saudara Zaid, saudara Fadilah. Saya dah kemukakan kepada Tuanku Sultan Selangor, kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya kata, ini bukan soal politik. Saya tak peduli dia sokong siapa, parti mana, itu hak dia. Tetapi dia tunggang agama, permainkan hukum Allah, menghukum orang, memfitnah orang. Saya nak bagi tahu malam ini, after this Prime Minister, if you support, will not tolerate this nonsense. Dasar Mahat Tahfiz Negara akan terus diperkasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi melahirkan lebih ramai pelajar institusi itu yang memiliki kelayakan akademik dan berdaya saing. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan saya tanggungjawab. Apa tanggungjawabnya? Kita mesti menaikkan taraf Mahat Tahfiz di seluruh negara. Apa yang dilakukan? Saya telah menjegahkan pada beliau bahawa dasar Mahat Tahfiz 2.0 dilaksanakan dengan segera. Lihat anak-anak rahsia Allah. Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra di Kampung Sungai Cincin, Gombak. Anak orang asli yang berjaya menjejakkan kaki ke institusi pengajian tinggi IPT akan menerima RM1,000 seorang melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan menyasarkan 400 anak orang asli melanjutkan pelajaran ke Menara Gading tahun ini. Tahun ini target saya 400 orang asli akan masuk ke universiti. Saya fikir lebih daripada itu akan dicapai. Mulai tahun ini, mana-mana anak orang asli yang dapat surat tawaran masuk ke universiti, JAKOA akan memberikan tunai sebanyak RM1,000 kepada pelajar-pelajar orang asli. Tambang penerbangan percuma juga bakal ditawarkan kepada anak orang asli yang akan melanjutkan pelajaran ke Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian semasa pelancaran Karnival Kerjaya Madani bersama Hawa Malaysia di Gombak.
Perdana Menteri yang Timbalan Perdana Menteri nak bagi memang terbaiklah bagi kami untuk anak-anak yang akan masuk untuk pelajaran kan. Jadi itu memuaskanlah bagi saya. Timbalan PM kita telah memberi kira kata-kata yang bersemangat untuk pelajar-pelajar anak-anak kami yang muda yang akan melanjutkan pelajaran ke mana saya. Kami ingin berterima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri kerana menyumbangkan wang untuk anak-anak orang asli. Bersua kembali. Ini perkembangan PRU DUN ke-15. Barisan Nasional BN yakin akan menang kesemua 12 kerusi yang dipertandingkan di Selangor. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia berdasarkan sokongan yang meningkat bagi parti-parti bawah kerajaan perpaduan. Itu analisis beliau daripada dapatan kajian, tetapi pada hemat kami ke-12an calon-calon kita insya-Allah mempunyai potensi yang baik untuk meraih kemenangan di Selangor ini. Dari segi sokongan bukan Melayu, saya nampak sangat-sangat kental sokongannya. Dan dari kalangan pengundi-pengundi Melayu mungkin berpecah, ya. Namun jika itu situasinya, kombinasi antara pengundi-pengundi Melayu dan bukan Melayu itu akan memihak kepada calon kerajaan madani. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program bersama rakyat di Dun Sijangkang, Selangor. Mengekalkan Port Dickson sebagai pusat pelancongan utama di Malaysia. Itu tingkat calon BN DUN N31 Bagan Pinang, Muhammad Najib Muhammad Isa Abdul Samad sekiranya dipilih menjadi wakil rakyat. Masyarakat Bagan Pinang semestinya nakkan pembangunan dan nakkan Bagan Pinang terus kekal sebagai destinasi pelancongan yang jadi pilihan utama di negara kita. Masyarakat Bagan Pinang nakkan pembangunan, mereka nakkan kita jaga kebajikan mereka, nakkan supaya Bagan Pinang ini boleh kita naikkan ke satu tahap yang lebih hebat di masa yang akan datang. Dan masyarakat Bagan Pinang tak nak isu. Dia tak nak isu-isu politik, isu-isu remeh yang dimainkan hanya pada waktu pilihan raya. Beliau ditemui pemberita ketika sesi ramah mesra bersama penduduk di Desa Rusa Negeri Sembilan. Kerja-kerja penyelenggaraan, naik taraf dan pembinaan di lebuh raya atau jalan utama di negeri terlibat PRU DUN ke-15 dihentikan bermula hari ini sehingga Ahad. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata ia bagi memastikan keselesaan pengundi selain mengelak mereka terperangkap dalam kesesakan trafik yang teruk. Kita KKR bersiap sedia dan bagi jalan-jalan persekutuan, saya minta juga supaya kalau ada permainan-permainan yang sedang laksanakan juga mereka memberhentikan sepanjang 3 hari ini. Kita membuat lencongan-lencongan yang boleh memudahkan para pengguna jalan raya untuk balik pilihan raya. Saya tahu penghuni luar dia balik nak selesa. Saya dah berjumpa dengan jurutera daerah dan saya pun dah bertemu dengan Tuan OSPD kita minta supaya melancarkan perjalanan sempena pilihan raya negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Desa Cergas di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir, Gua Musang. Sementara itu, PLAS pula menjangkakan 1.9 juta kenderaan menggunakan lebuh raya berkenaan menjelang hari pengundian. Pengurus Besar Kanan Operasi PLAS, Muhammad Yusof Abdul Aziz menyatakan fasiliti di Hentian Rehat dan Rawat R&R beroperasi 24 jam sehari bagi menampung kehadiran pengunjung. Pengguna jalan raya dinasihat merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas.
Bagi menjamin keselamatan pengundi, 36,000 pegawai dan anggota PDRM diarah siap siaga menghadapi proses pengundian esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin, tumpuan diberi terhadap kawalan keselamatan di lokasi strategik yang berkemungkinan menjadi sasaran pihak tertentu. Kita telah pun bersiap siaga. Tempat-tempat strategi ini memang kita ada. Terutamanya di istana. Kita tidak mahu juga istana ataupun maksudnya sultan ini diganggu tengah malam untuk angkat sumpah tengah malam. Kita pun akan menentukan bahawa keselamatan istana itu sangat penting. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala, bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Siaran langsung Grandstand PRU DUN ke-15, Sabtu 12 Ogos 2023, mulai 8 pagi di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. $92 notis dikeluarkan JPJ Melaka atas pelbagai kesalahan dalam operasi pemandu warga asing yang dijalankan di sekitar Melaka Sentral pada Rabu. Pengarahnya Muhammad Firdaus Sharif berkata, daripada 35 kenderaan diperiksa, 25 daripadanya disita, babitkan 2 kereta dan 23 motosikal. Tambahnya, mereka yang dikenakan tindakan terdiri daripada 16 warga Rohingya, 8 Bangladesh dan seorang Pakistan. Hasil daripada operasi berkenaan, kita telah mengeluarkan 67 JPJP 22 dan 25 notis 641 iaitu 65 buah kenderaan disita. Di mana pecahan yang disita tu, notis 64 tadi, 23 buah motosikal dan 2 buah kenderaan kereta. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat khas EID, Awam dan MyJPJ bersama pengawal media di Bukit Katil, Melaka. Menurutnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pemilik kenderaan berdaftar yang membenarkan kenderaan mereka dipandu warga asing tanpa lesen. Sementara itu, operasi bersepadu di Labuan turut melakukan pemeriksaan keselamatan jalan raya. 287 kenderaan diperiksa dan daripada jumlah itu, 40 kenderaan diambil tindakan. 12 kesalahan direkodkan dan 28 notis dikeluarkan. Manakala tangkapan dilakukan terhadap individu yang gagal dalam ujian air kencing. Dan kita mengambil operasi ini adalah untuk mengurangkan statistik kemalangan dan juga melanggar peraturan di bawah APJ, iaitu secara kolaborasi dan juga meningkatkan sinergi bersama dengan agensi lain iaitu PDRM, ADK dan JIM. Dan pada masa yang sama, operasi sebegini adalah untuk meningkatkan perception of being caught dan untuk meningkatkan pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati di jalan raya. Aduan pembakaran terbuka di kawasan Johan Setia Kelang menyaksikan penurunan ketara. Menurut Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmini Ahmad, 33 aduan direkodkan setakat ini berkurangan 69% berbanding tahun 2019. JAS melalui kerjasama rapat bersama dengan agensi-agensi lain dalam mengawal kebakaran telah berkolaborasi untuk membina infrastruktur yang terdiri daripada 5 unit sekatan saliran ataupun check dam dengan JPS yang juga di bawah NRECC, 3 unit telaga tube yang dibuat bersama-sama dengan JMG juga di bawah NRECC dan 16 unit piezometer
ini dengan JMG. Beliau berkata demikian selepas melawat kawasan pembakaran terbuka di kawasan Johan Setia Kelang. Aspek kerjasama dalam bidang operasi dan perisikan serta latihan dan pendidikan menjadi perkara utama yang dibincangkan dalam mesyuarat ke-17 Jawatankuasa peringkat tertinggi HLC Malindo antara Malaysia dan Indonesia. Mesyuarat tahunan itu dipengerusikan bersama Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Amfeni Buang serta Panglima Tentera Nasional Indonesia Laksmana Yudo Margono. HLC Malindo menjadi platform buat kedua-dua pengerusi bersama dan semua ahli bertemu secara rasmi. Ia bagi membincangkan isu-isu berkepentingan bersama, terutama keselamatan di sepadan Malaysia-Indonesia. Secara keseluruhan, pengerusi bersama kedua-dua negara amat berpuas hati dengan laporan yang dibentangkan. Malah, segala keputusan yang dimuktamadkan diharap dapat dilaksana dengan sebaiknya demi manfaat kedua-dua negara. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah lebih banyak bekerjasama dan peneroka yang bernas serta lebih banyak kerjasama dan penerokaan yang bernas serta beretika perlu dilakukan berpandukan konsep Islam dan bioperubatan supaya dunia lebih bersedia berdepan cabaran kesihatan global pada masa hadapan. Titah baginda walaupun pandemik COVID-19 yang bermula 3 tahun lalu kini bukan lagi kecemasan kesihatan global, namun kesan perubatan, emosi dan sosial terus dirasai masyarakat di seluruh dunia. But the need to react so rapidly in the face of crisis left little space to consider the deeper psychological and ethical implications of such an event, such as, for instance, how to balance an immediate medical threat to one vulnerable group with the potential longer-term mental health impact on another. Baginda bertitah demikian semasa pelancaran buku ilmiah terbitan Springer berjudul Islam and Biomedicine di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam di Ibu Negara. Buku tersebut disunting Fellow Pusat Pengajian Islam Universiti Oxford, Dato' Dr. Afifi Al-Akiti dengan kerjasama pakar perubatan Universiti Chicago, Dr. Asim Padela. Sementara itu, baginda turut menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI yang mencatatkan kemajuan pesat dan dialalukan terutamanya dalam bidang perubatan. Jualan Madani Koperasi terus mendapat sambutan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy berkata program itu akan terus diperluas ke seluruh negara khususnya di kawasan luar bandar. Memberi peluang kepada rakyat untuk membeli barang-barang pada harga yang lebih murah daripada harga pasaran supaya ia boleh beri manfaat kepada penjual-penjual yang juga adalah daripada koperasi dan juga untuk pembeli-pembeli yang boleh mendapat harga pada harga yang lebih murah daripada harga pasaran dan ini boleh meringankan kebebanan kos sara hidup yang dihadapi pada masa sekarang. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Sembang Koperasi dan Jualan Madani Koperasi Negeri Kedah di Padang Serai. Kira-kira 13,000 individu tampil membayar dan melunaskan cukai tertunggak bawah program pengakuan secara sukarela. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata LHDN berjaya mengutip cukai tambahan sebanyak RM100 juta dalam tempoh 2 bulan program dilaksana. 2 bulan saya ingin memaklumkan 13,000 orang telah datang di seluruh Malaysia di LHDN dan jumlah kutipan tambahan ialah RM100 juta. Jadi kita ada berapa bulan lagi? Kita ada 10 bulan lagi. Kita ada 10 bulan lagi ya. Yang ini 100 juta. Kita jangan pergi last minute lah. Kita pergi seberapa awal yang boleh dah 13,000 orang.
sasaran kita 50,000, jadi jangkaan melebihi sasaran. Kerajaan yakin jumlah kutipan cukai tahun ini lebih tinggi berbanding tahun lepas, iaitu sebanyak 175 bilion ringgit. Pertumbuhan produktiviti Malaysia diunjur sederhana sekitar 3% tahun ini selari cabaran berterusan ekonomi domestik dan global. Justru lebih banyak usaha perlu digerakkan untuk meningkatkan tahap produktiviti dan daya saing negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan hasrat tersebut selari matlamat digariskan rangka kerja ekonomi madani untuk menjadi antara 12 negara teratas ranking daya saing dunia. In short, one way that productivity can be improved is for the public and private sectors to prioritize employees' well-being and support their decent standard of living. When this happens, it is much easier to enhance employee performance and profits, which in turn makes it easier to achieve sustainable productivity. Beliau berucap pada pelancaran laporan produktiviti PR 2023 Anjuran Majlis Produktiviti Malaysia MPC yang berlangsung secara dalam talian. Malaysia naik 5 anak tangga ke kedudukan ke-27 dalam ranking daya saing dunia 2023. Kadar pengangguran negara menguncup kepada 3.4% pada Jun berbanding 3.5% pada Mei. Demikian menurut laporan statistik Tenaga Buruh Malaysia Jun dan suku tahunan kedua 2023. Jelas Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, jumlah penganggur telah turun kepada 581,700 orang berbanding 584,600 orang sebelumnya. Pasaran buruh juga stabil pada Jun, disokong peningkatan jumlah individu bekerja sebanyak 0.2% kepada 16.89 juta orang berbanding 16.86 juta orang pada Mei. Tenaga kerja di sektor perkhidmatan terus meningkat, khususnya melibatkan perkhidmatan makan dan minuman, borong dan runcit selain aktiviti pengangkutan dan stor. Jumlah pekerja turut meningkat dalam sektor pembuatan, pembinaan, perlombongan dan kuari selain sektor pertanian. Pasaran buruh dijangka terus berkembang selari indikator utama negara yang mengunjurkan prospek positif untuk bulan mendatang. Pelabur asing meneruskan minat terhadap portfolio pasaran modal Malaysia pada Julai dengan sejumlah 12.7 bilion ringgit nilai dicatat masuk. Pencapaian itu merupakan yang tertinggi untuk tempoh bulanan sejak Mac 2016 selain minat belian untuk bulan ke-7 berturut-turut. UOB dalam nota penyelidikannya menyebut minat belian tertumpu kepada hutang sekuriti berjumlah 11.3 bilion ringgit. Manakala ekuiti pula berjumlah 1.4 bilion ringgit. Kemasukan belian asing juga telah mempengaruhi Reserve Antarabangsa Bank Negara yang meningkat kali pertama dalam tempoh 4 bulan kepada 112.9 bilion dolar Amerika. Pakar ekonomi UOB Lok Chiu Ting berkata, minat baharu pelabur asing terhadap ekuiti Malaysia memberi petunjuk pemulihan kepada indeks komposit Bursa Malaysia. Pihaknya turut mengunjurkan pertumbuhan lebih perlahan untuk suku tahun kedua serentak ekonomi global pada sekitar 3.2% tahun ke tahun. UOB bagaimanapun mengekalkan unjuran penuh pertumbuhan untuk tahun 2023 pada 4.4%. Baik, sedikit perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 36 orang maut dalam kebakaran di hutan di Pulau Maui, Hawaii. Manakala beribu-ribu lagi terpaksa berpindah menyelamatkan diri. Kebakaran menyebabkan kediaman dan premis perniagaan musnah. Antara kawasan terjejas ialah Bandar Peranginan Lahaina, Kula, Pergunungan Upcountry dan Kihei. Punca kebakaran sedang dikenal pasti. Bagaimanapun, perkhidmatan cuaca kebangsaan memaklumkan api meribak disebabkan tumbuhan kering, angin kencang dan kelembapan rendah. Kebakaran bermula pada malam Selasa susulan angin kencang daripada taufan Dora. Beralih ke perkembangan sukan. Golf Piala Corolla Cross, jaguh golf negara Gavin Green menjuarai kejohanan tersebut sekaligus menjadi gelaran pertamanya di laman sendiri sejak trofi Tun Ahmad Sarji pada Februari tahun lalu.
Pada aksi pusingan ketiga yang berlangsung di Kelab Golf Farm Garden, Gavin mencatat 5 di bawah par 67 pukulan. Keputusan itu membolehkan beliau muncul pemenang dengan catatan keseluruhan 16 di bawah par 200 pukulan. Sepanjang aksi 18 lubang itu, Gavin turut berjaya melakukan 6 birdie selain hanya melakukan 1 bogey. It's a bit of a revenge for myself. So, obviously, Paul, Irvin, they all played well. There's a few good players that were coming up, and I think for me it was more for myself and trying to push myself to be better, to be stronger, to try to keep my nose in front of everybody else. So. Selaku pemenang, Gavin bawa pulang hadiah utama RM31,500. Menjelang kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Ogos ini, perseorangan lelaki utama negara Lee Zijia dijangka berdepan cabaran sengit pada kejohanan berprestij itu. Berdasarkan undian Persekutuan Badminton Dunia BWF, pemain di kedudukan ke-13 dunia itu akan menghadapi laluan berliku untuk memburu kejuaraan. Ini kerana beliau terpaksa membuat perhitungan dengan pemain di kedudukan ke-5 dunia dari Indonesia, Jonathan Christie, pada pusingan pertama berdasarkan undian tersebut. Namun tidak mustahil bagi bekas juara kejuaraan Asia 2022 itu mencipta kejutan susulan peningkatan prestasinya yang ketara dalam ranking dunia selepas mara ke peringkat separuh akhir terbuka Australia minggu lepas. Sementara itu, Eng Ziyong juga berdepan laluan sukar apabila diundi bertemu pemenang peringkat gangsa edisi 2022 dari China, Zhao Jungpeng. Baik, ini perkembangan trofi juara-juara Asia ACT 2023. Skuad hoki lelaki negara berjaya melengkapkan saingan Liga Sepusingan di Chennai, India dengan kemenangan 1-0 ke atas Korea Selatan. Dalam aksi berlangsung di Stadium Mayor Radhakrishnan itu, jaringan padang dihasilkan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal pada minit ke-22 menjadi pemisah kedua-dua pasukan sekaligus menghadiahkan 3 mata berharga buat Malaysia. Kemenangan itu meletakkan skuad negara di tangga kedua dengan 12 mata, biarpun telah mengesahkan slot kepusingan separuh akhir ACT lebih awal pada Isnin lepas. Hanya 4 pasukan terbaik layak ke separuh akhir saingan ACT itu. Malaysia dan Korea Selatan akan sekali lagi bertemu di separuh akhir dan dalam satu perlawanan, India akan bertemu Jepun. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Saudara, berita pagi 11 Ogos 2023 berakhir di sini. Terus setia bersama kami di Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.